Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang saya hormati dan kasih sekalian, pengurusi dan barisan jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita selesai solat maghrib, insya-Allah mengisi ruang masa yang ada pada malam ini. Para jemaah sekalian, kita meneliti kepada perbincangan fiqh dalam fiqh munakahat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat belajar sedikit sebanyak berkaitan kedudukan hukum yang berkait dalam bab munakahat. Baik, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, saya ingat dalam perbincangan yang lalu, dalam kuliah yang lalu, perbincangan saya dalam hukum yang berkait dengan anak susuan, saya ingat berkait dengan anak susuan, kemudian status kedudukan suami kepada ibu susuan tu dengan kedudukan status anak, apa dari sudut kaitan dia, sama ada dia boleh jadi mahram ataupun sebaliknya melalui penyusuan lah. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, dalam kedudukan ini kita perlu memahami kedudukan hal ini bersandarkan kepada hukum syarak lah. Sebagai imbasan dalam perbincangan yang lalu, saya ingat tuan-tuan, mungkin supaya repeat balik untuk ingatan kita bersama, melibatkan kedudukan anak susuan yang diambil sebagai anak angkat, kan? Dia ambil anak angkat, dan anak tadi bawah pada 2 tahun, bila mana dia menyusukan, dan susu itu adalah susu memang daripada dia, hasil perkahwinan dia dengan suami itu, maka kedudukan susunya adalah susu dia lah maknanya. Maka bila mana dia menyusukan anak angkat itu, maka dia akan sabit anak tersebut jadi anak susuan. Dan suami kepada isteri itu, dia akan jadi bapa susuan. Dari sudut mahramnya, mahram lah. Dari sudut mahramnya, dia akan jadi mahram. Dengan sebab apa? Dengan sebab penyusuan itu, penyusuan tadi. Sebab itu penyusuan ni dia akan membentuk kedudukan hukum di situ, hukum pada kedudukan hubungan. Dia akan membentuk apa dia? Mahram. Sebab apa yang diharamkan dengan sebab susuan, maka disamalah dengan sebab nasab. Dia punya kedudukan hukum dia di situ, tuan-tuan. Baik. Cuma pada kedudukan dia ambil anak angkat tadi, dia susukan, susu tadi tuan-tuan memang susu daripada ibu itu, isteri itu. Cuma dia melalui proses apa dipanggil suntikan hormon, kan, suntikan hormon, ada susu. Kemudian dia menyusukan anak tu. Maka dalam perbincangan yang lalu, kalau melibatkan suntikan hormon ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan rujuk ada Bayan Linnas di peringkat yang telah dikeluarkan oleh pejabat mufti, dalam kedudukan hukum itu, maka anak tu memang sabit dengan ibu itu, sabit. Cuma dengan si ayah, dia tak sabit sebagai bapa susuan.
Cuma dia jadi mahram juga, dia jadi mahram, tapi bukan dengan sebab susuan, kerana melibatkan musaharah. Musaharah melibatkan berlaku perkahwinan dan berlaku persetubuhan suami itu dengan ibu yang menyusukan. Dia akan jadi mahram di situ. Bukan dengan sebab susuan lah. Cuma yang tadi, tuan-tuan muslimin muslimat, kalau memang bukan daripada hormon, maknanya terhasil susu tadi dengan sebab hubungan dia dengan suami, makna tadi tuan-tuan ada susunya, bukan melibatkan dia punya suntikan dan sebagainya, tu dia akan sabit belakalah, makna gitu. Pada kedudukan apa? Contoh, kalaulah suami tu tuan-tuan mak dengan ayah dia akan sabit. Adik-beradik suami tu, anak-anak dia akan jadi sabit. Mak saudara dan sebagainya, dia akan jadi sabit panjang lebar lah dia kedudukan tu. Cuma pada yang tadi melibatkan suntikan hormon, dia tidak, tuan-tuan tu dia punya kedudukan hukum. Saya ingat dalam perbincangan yang lalu lah tuan-tuan kita tengok. Baik, cuma tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, masih lagi dalam perbincangan inilah tuan-tuan saya nak detailkan lagi perbincangan ini, iaitu dalam kedudukan batasan aurat yang berkait tentang kedudukan anak ni. Kedudukan anak angkat, tuan-tuan anak angkat. Sebab dari sudut realiti macam di negara kita pun, benda ni biasalah menjadi kedudukannya, tuan-tuan. Ada orang ambil anak tadi, anak angkat, dia menyusukan, tuan-tuan. Ada yang sebaliknya, dia ambil anak angkat tapi anak tadi tidak disusukan. Yang dia ambil anak angkat, umur dia mungkin 7 tahun 9 tahun, ialah masih lagi kecil lah, lebih kurang. Cuma kita nak tengok bagaimana dari sudut sisi pandang hukum berkaitan kedudukan ini. Sebab ada yang ambil anak tadi, tuan-tuan, dia tak susukan, tapi memang dipelihara duduk dengan dia, sehinggalah anak tadi membesar, masuk universiti, contoh, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, sebelum itu kita tengok pada kedudukan sebelum direct kepada perbincangan hukum lah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, asasnya melibatkan penjagaan anak, hukum melibatkan penjagaan anak di dalam Islam. Hukum penjagaan anak di dalam Islam ni, sebagaimana kita maklum bersama dalam kedudukan agama, ya, anak itu adalah amanah. Amanah daripada Allah Subhanahu wa taala pada setiap bayi yang dilahirkan. Wajib dilindungi, bahkan wajib diberikan hak-haknya. Bahkan Islam meletakkan pada kedudukan setiap bayi yang dilahirkan itu, tuan-tuan, suci bersih, dengan berdalilkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan suci bersih. Ini hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan. Okey. Amanah Allah minta jaga, maknanya itu merupakan perkara yang wajib kita jaga. Baik, pada kedudukan anak kandung, pada kedudukan anak kandung, bahkan dalam penjagaan anak kandung itu jelas. Tapi dalam masa yang sama, Islam juga menitik beratkan penjagaan anak yang lain, maknanya contoh macam kedudukan anak angkat tadi, dan juga melibatkan apa dia, anak yatim. Dan ada anak yang dipanggil apa, mambud ataupun lakit. Lakit ni
Tuan-tuan, maknanya anak yang terbiar, anak yang terbuang, maka kedudukannya. Maka kedudukan dalam agama kita tuan-tuan, maknanya melihat tentang kedudukan anak ini mesti dijaga. Sebab itu ada ayat Quran yang secara direct dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok kepada isu ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang kepentingan dan juga melibatkan kemuliaan selain daripada anak kandung itu, melibatkan anak yatim dan melibatkan anak laki tadi, tuan-tuan ya. Macam kedudukan ada yang anak tadi ada diambil daripada JKM, dan ada yang saya sepanjang dengar kes tuan-tuan, ada yang ambil daripada hospital. Macam-macam situasi lah tuan-tuan ya. Maka pada kedudukan anak ini, maka menjadi kewajipan untuk dijaga. Sebab itu bila mana kita merujuk kepada asasnya dalam sumber perundangan yang utama, iaitu Quran, dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Baik. Dan mereka bertanya kepada kamu berkaitan anak yatim, katakanlah berbuat baiklah kepada mereka adalah lebih baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pada kedudukan ayat ini panjang lebarlah dibincangkan tentang kedudukan hukum. Maknanya pada kedudukan anak yatim direct pada kedudukan hukum syarak itu jelas. Cuma tadilah ada yang ambil anak tadi, dia jadikan anak angkat dia. Maka kedudukan ini pada hukum syarak pun diantara menjadi kewajipan untuk dia jaga. Tak boleh mentang-mentang dia anak angkat kita buat sembrono. Tak boleh tuan-tuan, dosa. Walaupun pada kedudukan anak tadi tuan-tuan anak angkat, cuma ada melibatkan kedudukan anak, ada perkara yang memang kita tak boleh nak buat. Contohnya apa? Ya memang syarak larang. Kita ambil anak tadi, kita nasab atas nama kita, tak boleh. Kita bin ataupun binti atas kita, tak boleh. Hukum syarak. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Kan ayat ni tuan-tuan turun cerita direct tentang kedudukan, bagaimana kedudukan anak yang ini kisah tentang Zaid bin Harithah, kan? Zaid bin Harithah. Turun ayat ni pun maknanya dulu Zaid dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian perintah turun, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Bila turun ayat ni maknanya mesti di bin ataupun binti pada ayah kandung lah. Maka disitulah bermula pada kedudukan hukumnya Zaid dipanggil dengan nama Harithah, dulu Zaid bin Muhammad. Gitulah tuan-tuan. Maka turun ayat ini menjelaskan kedudukan untuk maknanya panggil anak angkat itu berdasarkan kepada ayah kandung dia. Bahkan tuan-tuan muslimin muslimat, ya ada amaran direct daripada Nabi. Tuan-tuan, man ad'a ila ghairu abih wa huwa ya'lam annahu ghairu abih fal jannatu alaihi haram. Man ad'a ila ghairu abih, siapa yang diambil anak tadi, dia nisbahkan pada dia, nasab pada dia, wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi, atau wa huwa ya'lam annahu ghairu abih, dan dia tahu pun dia bukan ayah kandung pun, fal jannatu alaihi haram. Tuan-tuan,
maka syurga tadi diharamkan pada dia. Maknanya satu benda yang besar juga yang Nabi warningnya, yang Nabi ingatkan supaya tidak berlaku. Begitulah tuan-tuan, kedudukannya haram lah pada kedudukan tu. Banyaklah juga tuan-tuan, dalam saya duduk sebagai pegawai sebagai jurunikah dulu pun banyak benda-benda gini saya jumpa lah. Okey ya. Baik. Pada kedudukan aurat tuan-tuan, saya sebut tadi tentang kedudukan aurat. Jadi kita nak tengok kepada kedudukan aurat ni macam mana kedudukan anak ni dengan kita. Hak yang menyusukan, saya ingat tak ada masalah di situ, sebab dia akan jadi mahram. Yang ambil anak kemudian dia menyusukan, dia jadi mahram dengan sebab penyusuan itu. Cuma pada tadi ada yang ambil anak, dia tak menyusukan pun, tapi memang dia pelihara, duduk dengan dia. Maka kedudukan dia macam mana? Daripada umur berapa tadi tuan-tuan? Umur 8 tahun, umur 9 tahun, sampai anak tadi besar duduk dengan dia. Macam mana dia punya batasan kedudukan aurat? Kedudukan aurat tuan-tuan, kita dengan dia. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pada kedudukan hukum tuan-tuan, kalau merujuk kepada apa yang telah dibincangkan di peringkat, saya ingat dalam irsyad hukum, kedudukan hukum berkaitan anak angkat ini tuan-tuan, dia ada dibincangkan pada kedudukan hukum, dan saya juga merujuk fiqh minhaji, mana melibatkan kedudukan hukum syarak yang ada. Baik, yang melibatkan penyusuan tadi dia jelas dah, tuan-tuan, makna dia melibatkan mahram pada hak tadi. Pada kedudukan hukum ni tuan-tuan, memang ada di kalangan para ulama, bila mana kedudukan anak tadi dia tidak menyusukan, maknanya tapi memang duduk dengan dia, maka kedudukan hukumnya, di antara perbincangan para ulama tentang kedudukan isu ini, hukum ni, memang dia melibatkan dia jadi macam ajnabi. Ajnabi ni tuan-tuan, dia punya kedudukan hukum dia dari sudut batasan auratnya kena jaga tak kena jaga. Dia kena jaga pada kedudukan dia dengan kita. Maknanya melibatkan kedudukan aurat tadi dia kena jaga. Makna kalau tak jaga, tak kena pada kedudukan melibatkan batasan aurat itu. Cuma tuan-tuan, saya rujuk balik pada perbincangan hukum, saya rujuk balik antara ada satu fatwa. Saya ingat untuk boleh kita dapatkan di sudut kedudukan hukum ni, fatwa daripada Singapura. Tuan-tuan, pada kedudukan situasi yang saya sebut tadi, saya nak kongsi sedikit pada kedudukan hukum yang ada tuan-tuan. Baik. Di Singapura, dia tahun 2014, dia pernah bincang benda ni tentang kedudukan hukum ni, sebab ada melibatkan hukum, melibatkan apa? Kesulitan yang dihadapi berkaitan pengambilan anak angkat oleh keluarga Islam, dan kesulitan ini disebabkan apa dia? Kekhawatiran keluarga tersebut berkenaan batasan aurat antara anak angkat dengan keluarga angkat. Tuan-tuan, ni. Maka dibincang punya lebar juga pada kedudukan hukum ni. Baik. Pada kedudukan aurat ini, tuan-tuan, saya ingat boleh kita tengok kepada perbincangan hukum di sini, kerana dia melibatkan paksi hukum. Nak ceritanya luas pada kedudukan hukum syarak ni tuan-tuan. Baik. Kedudukan aurat keluarga angkat. Okey, saya sebut sekilas tuan-tuan. Bagi memenuhi tuntutan agama dan kebajikan dan akidah anak-anak tersebut terpelihara, maka
dia jadi melibatkan apanya dalam dilema kepada kedudukan hukum, termasuk melibatkan kesulitan pada hubungan tu tadilah, sebab duduk dengan keluarga. Maka isu ni telah dibawa kepada jawatan kuasa fatwa untuk melihat kepada kedudukan hukum ni, macam mana kedudukan sumber hukum yang mungkin boleh dilihat secara lebih mendalam, tuan-tuan. Baik, antaranya melibatkan, tuan-tuan, fatwa tadi meletakkan syarak, menetapkan syarak bahawa perkara yang boleh membawa kepada bencana bahaya ni perlu dihilangkan atas dasar dipanggil kaedah fiqh ad-darar yuzal, makna segala kemudaratan perlu dihilangkan. Dan ada satu lagi kaedah fiqh dipanggil kaedah fiqhiyah, al-masyaqqah tajlibut taisir, kesusahan itu membuka jalan kepada kemudahan. Kesusahan itu membuka jalan kepada kemudahan. Maka dua kaedah ini maka diperincikan, tuan-tuan. Diperincikan kepada kedua kedudukan kaedah ini. Dan juga dia ada satu lagi kaedah dalam dipanggil sadduz zara'i. Sadduz zara'i ini dia salah satu daripada dalil yang diambil walaupun dalil tadi tidak disepakati oleh para ulama, tuan-tuan. Untuk makluman, tuan-tuan, dia ada dalil yang disepakati, ada dalil yang tidak disepakati. Sadduz zara'i ini dia di antara salah satu hukum yang ada dalam usul fiqh, di antara dalil yang tidak disepakati. Dia panggil sadduz zara'i ini untuk menutup pintu-pintu yang boleh memberi kemudaratan. Maka dilihat pada perincian tentang kedudukan, macam kedudukan anak angkat tadi, tuan-tuan, untuk duduk dalam keluarga, macam mana cara dia? Sebab kita nak berpaksikan kepada hukum tu. Maka, tuan-tuan, dalam perbincangan fatwa tersebut, maka dia ada dua pendekatan, tuan-tuan, untuk selesaikan. Baik, satu pendekatan pertama iaitu melibatkan penyusuan, jelaslah melibatkan penyusuan anak angkat. Itu dengan penyusuan anak angkat. Bila mana berlaku penyusuan anak angkat, maka sebagaimana yang saya sebut di muqaddimah tadi, tuan-tuan, maka anak tadi dia kesabit tentang mahram dia. Dia kesabit dengan si ibu, dengan si bapa tadi, dan juga melibatkan adik-beradik, dia kesabitlah. Dia kesabit. Dan melibatkan penyusuan tadi, tuan-tuan, susu tadi diberikan secara langsung, sama ada direct melalui payudara ibu itu, ataupun mungkin juga secara tak langsung dengan menggunakan apa, sama ada tiup ke, botol ke, maka dia akan sabit. Sabitnya kan dia ada melibatkan cukup dia punya had dia, contoh 5 kali kenyang dalam mazhab kita Syafi'i, maka dia akan sabit. Maka kedudukan penyusuan itu dia satu kaedah pertama. Bahkan kalau kita melihat kepada pandangan jumhur fuqaha pun, tuan-tuan, jumhur para fuqaha melibatkan penyusuan itu, tuan-tuan, jumhur para fuqaha bahawa wanita tadi dibenarkan untuk menyusukan anak, sama ada dia berumah tangga ke ataupun belum, maka boleh ke tak boleh? Maka jumhur para fuqaha boleh menyatakan bahawa seorang wanita yang hendak menyusukan anak tidak disyaratkan dia mempunyai suami. Manakala dia menyusukan tadi, dia sabit kedudukan anak. Bahkan kalau menyusukan tadi dari sudut pandangan para fuqaha, tuan-tuan, muslimin muslimat, dia sabit anak susuan tadi sebagaimana yang saya jelaskan. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram melalui penyusuan apa yang menjadi mahram melalui nasab. Dia sama. Cuma pada kedudukan hak ni dari sudut mahram tetap mahram, cuma dari sudut melibatkan apa dia, harta pusaka, tak boleh. Melibatkan wali perwalian, dia tak boleh.
anak susuan abang tadi, dia jadi wali kepada adik susuan dia, tak boleh. Sebab wali ni dia melibatkan nasab, dia bukan melalui direct, bukan melalui penyusuan, bukan. Baik. Cuma ada satu pendekatan yang kedua pada kedudukan hukum, tuan-tuan, yang melibatkan hak ni. Anak tadi saya sebut tadi, dia tidak melalui penyusuan tu, memang dia ambil hak awal tadi, maka duduk dengan dia. Maka rupa-rupanya di tuan-tuan, kalau dilihat pada fatwa yang ada itu, dia mengambil kira apa dia, makna untuk boleh duduk sekali, walaupun melibatkan apa dia, dari sudut aurat tadi, makna kalau si ibu tadi dia tak pakai hijab pun boleh, tuan-tuan. Dengan mengambil kira beberapa kedudukan pendekatan hukum ni, saya sebut kedudukan hukum, mengambil kira beberapa pengecualian yang disebut pada kedudukan aurat yang bukan mahram ni, tuan-tuan. Baik. Baik, dari sudut pengecualian tu macam mana kedudukannya, tuan-tuan? Dengan dilihat pada apa dia panggil kedudukan illah hukum. Illah ni dia panggil, ni spesifik, ni yang ni tuan-tuan, ni agak dipanggil, saya ingat dalam sikit dalam perbincangan ni hukum ni. Pada kedudukan illah hukum ataupun di illah hukum dia dipanggil motif hukum. Motif hukum. Jadi kedudukan illah hukum ni, tuan-tuan, berdasarkan kepada mana? Berdasarkan kepada hukum juga disebut, dipanggil ada rukhsah, ada melibatkan kelonggaran, tuan-tuan. Dengan mengambil kira, ada dibincangkan dalam hukum syarak, melibatkan ni walaupun dia tidak direct tentang kedudukan tentang anak, tapi dilihat pada kedudukan, ada hukum yang melibatkan pengecualian tentang apa? Antaranya ada beberapa kedudukan kes yang ada. Satu, aurat seorang wanita dengan hamba lelakinya. Satu, hamba wanita dengan tuan lelakinya. Lelaki yang tiada syahwat serta keinginan terhadap wanita. Anak lelaki kecil yang belum ada keinginan terhadap wanita. Wanita yang telah putus haid. Jadi ini ada melibatkan perbincangan hukum dalam bab ni. Sebab itu diberi kepada apa dia panggil kedudukan hukumnya adalah rukhsah. Apa makna rukhsah? Kelonggaran. Baik, pertama, melibatkan keringanan disebabkan urusan harian. Baik, dalam perundangan Islam, seorang wanita dibenarkan untuk tidak berhijab disebabkan beberapa urusan harian yang perlu dikendalikan. Ini, tuan-tuan, tentang kedudukan, kita nak tengok pada kedudukan si anak ni dengan keluarga angkat tu, tuan-tuan. Maka dalam situasi ini dipanggil pada kedudukan adanya hajat. Macam dia ambil anak tadi yang umur apa tadi? Berapa tahun? 8 tahun, 10 tahun duduk dengan dia. Takkan nak biar begitu. Maknanya pada kedudukan aurat dia dengan anak tadi, makna adakah dia kena berijab direct, makna begitu, tuan-tuan. Maka dilihat pada kedudukan rukhsah ini. Maka tuan-tuan, dari sudut kedudukan hukum ilahnya, boleh ke tak boleh? Maka kedudukan itu, tuan-tuan, boleh. Berdasarkan kepada ada ayat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, di dalam surah An-Nur ayat yang ke-58. Baik, dalam surah An-Nur ini berkaitan kedudukan illah hukum di sebalik keringanan hukum yang diberikan dalam isu aurat antara hamba sahaya dengan tuannya. Baik, dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum 3 marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah
wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laisa alaikum junahun wala alaihim junahun ba'dahun tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Surah An-Nur ayat 58. Maksud daripada ayat ni tuan-tuan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum balik dari kalangan kamu meminta izin kepadamu sebelum masuk ke tempatmu pada 3 masa, iaitu sebelum salat subuh dan ketika kamu membuka pakaian di tengah hari dan sesudahnya sembahyang isyak. Itulah 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat. Kamu dan mereka tidaklah dipersalahkan setelah 3 masa tersebut, kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk, orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu, dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukum hakamnya, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada kedudukan ayat ni tuan-tuan, satu, mana diambil dipanggil sumber hukum tadi yang membolehkan. Baik, kemudian tuan-tuan, dalam ayat ini tuan-tuan, kan dalam ayat tadi ada 3 dia punya kedudukan masa yang utama. Selepas solat subuh tuan-tuan tadi, waktu tengah hari, kemudian satu lagi selepas isyak. Dan selepas daripada tu tuan-tuan, kedudukan dia tadi makna melibatkan muamalah. Boleh ke tak boleh? Boleh di situ. Dan ayat ni tuan-tuan, ayat ni kalau kita ambil pada kedudukan ayat tentang perkataan ataupun istilah tawafun, baik, antara disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut wa li'annahum tawafuna 'alaikum. Apa maksud tawafun? Ay fil khidmah wa ghairu dhalik, wa yughtafiru fit tawafin ma la yughtafiru fi ghairihim. Baik, kerana maksud ni tuan-tuan yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir, kerana mereka sering berlegar di antara kamu, yakni tatkala kamu melaksanakan khidmat untukmu dan sebagainya, dan diberi kemaafan, kelonggaran bagi mereka yang sering berlegar, di mana kemaafan tersebut tidak diberikan kepada yang selain daripada mereka. Makna kedudukan tuan-tuan, dia punya sumber di sini melihat kepada situasi kedudukan bagaimana nak melibatkan kedudukan anak tadi dengan keluarga dia dari sudut batasan aurat. Bahkan kalau kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tuan-tuan, pernah satu ketika tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah anak dia Fatimah. Tuan-tuan, Nabi pernah menziarah anaknya Fatimah di rumah. Dan pada waktu itu Fatimah pada waktu itu didapati tuan-tuan dari sudut auratnya tidak dalam sempurna. Maka Nabi jumpa dan Nabi pergi 2 orang. Nabi dan juga Ghulam. Ghulam ni tuan-tuan, Ghulam ni dipanggil apa? Maknanya disebut sebagai hamba lah, makna begitu. Maka dalam keadaan begitu Nabi sebut tuan-tuan, innahu laisa alaika ba's, innama huwa abuka wa ghulamuk. Tiada apa-apa, ini bapa kamu, makna begitu, dan hamba lelaki ini dan hamba lelaki kamu sahaja. Hadis ini direkodkan oleh Imam Abu Daud
juga oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Al-Baihaqi pada kedudukan. Jadi tuan-tuan, ni di antara diambil rukhsah pada mana? Pada kedudukan keringanan melibatkan urusan harian tu. Itu satu pada kedudukan hukum. Yang keduanya, keringanan tadi diberikan disebabkan tiada nafsu syahwat. Cuma kalau ada nafsu syahwat lain, dia beza. Tuan-tuan, melibatkan nafsu syahwat tu tadi. Makna kalau melibatkan tidak ada nafsu syahwat, kalau tidak ada nafsu syahwat, itu salah satu diberi keringanan. Cuma kalau kita tengok pada kedudukan, walaupun dia anak angkat, cuma dari sudut syahwatnya berbeza, dia akan jadi situasi lain lah. Maka kedudukan tadi dia tak boleh lah. Mana pendekatan tuan-tuan, macam tadilah saya nak ambil contoh tadi, anak tadi umur berapa? Umur 9 tahun, 10 tahun, duduk dengan kita, melihat kepada kedudukan batasan aurat macam mana dia dengan kita. Kita tak menyusukan dia, boleh ke tak dengan dia ni? Jadi kalau fatwa ni tadi tuan-tuan, boleh ke tak boleh mengambil kaedah daripada ni berdasarkan kepada ayat tadi, kemudian hadis Nabi tadi, maka dari sudut keputusannya tadi tuan-tuan dibolehkan. Ini fatwa yang saya sebut tuan-tuan, mengambil fatwa yang di Singapura lah, sebab dia ada isu sebegitu. Saya ingat macam di negara kita pun lebih kurang lah mana isunya, tuan-tuan. Baik, jadi pada kedudukan hukum yang dalam situasi yang saya sebutkan tadi, mana pada kedudukan batasan auratnya, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi perlu melihat kepada kedudukan situasi itu tadi juga, tuan-tuan. Maknanya ni yang bagi tidak menyusukan. Mungkin maknanya tuan-tuan pernah lihat kepada kedudukan lah juga, makna kepada kedudukan yang ada, situasi itu dia macam mana. Cuma kalau mengambil langkah darat, kita jaga aurat, jelas beres, tak ada masalah. Itu lebih baik, itu lebih baik pada kedudukan batasan aurat bagi melibatkan anak yang bukan melibatkan penyusuan. Sebab itu langkah yang paling terbaik pada kedudukan anak itulah tuan-tuan, maknanya tuan-tuan tadi pada kedudukannya, maknanya kalau anak tadi kecil diambil dengan dia menyusukan, tapi bersyaratlah tadi dengan hak umur tidak melebihi 2 tahun. Itu yang terbaik. Cuma pada kedudukan anak yang diambil pada kedudukan yang umur 9 tahun, 10 tahun tadi tuan-tuan, pada kedudukan hukum itu tadi boleh digunakan pada yang saya sebut pada kedudukan fatwa yang ada inilah, saya ingat. Cuma kalau kita mengambil langkah yang lebih baik dengan kita menutup aurat tadi adalah lebih baik pada kedudukan hukum. Jadi tuan-tuan, melibatkan kedudukan hukum ini dia luas. Sebab itu pada kedudukan hukum ni tadi luas tuan-tuan. Bahkan kalau saya dilihat pada kedudukan hukum yang ada ni, dia melalui sumber apa? Melalui sumber ijtihad. Sebab tu sumber ijtihad ni dia tak mati. Dia tak mati, dia tidak, maknanya tuan-tuan, dia panggil apa? Tidak kata terhenti di situ. Dia akan sentiasa berkembang melihat kepada situasi keadaan. Bahkan tuan-tuan, ya kadang-kadang perubahan kedudukan hukum tadi dia boleh berubah melibatkan apa? Kedudukan masa, tempat dan keadaan. Dalam konteks tuan-tuan, dan ni makna kalau orang menyelusuri pada kedudukan dipanggil apa dalam satu kedudukan ilmu dipanggil siasah syar'iyah. Dia akan bicara direct dalam bab ni tuan-tuan. Dia akan bicara direct, dia akan sentiasa berkembang. Maknanya pada kedudukan ni, bukan pada kedudukan ni saja tuan-tuan, bahkan kalau kita tengok pada kedudukan, saya ingat dalam perbankan pun sama tuan-tuan, dia ada berkembang di situ. Dulu wadiah, kemudian mungkin mudarabah, kemudian ada tawarruk. Itu dilihatlah tuan-tuan pada kedudukan tadi berubah. Dia punya kedudukan hukum tadi dia akan lebih luas perbahasannya. Baik, sebagai kesimpulan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, secara umumnya pada kedudukan anak angkat yang diambil sebagai anak susuan itu dengan dia menyusukan tadi adalah lebih baik.
Cuma pada kedudukan tadi ya, melibatkan fatwanya, hukumnya ada. Dan bagi kedudukan anak yang diambil dan dia tidak menyusukan. Pada fatwa pada kedudukan hujah tadilah dalam surah An-Nur tadi, kemudian berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tuan-tuan, saya ingat sekadar itu kerana kita dah masuk waktu isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.